Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini, cikgu akan sambung lagi berkaitan dengan bab 8, Tamadun Islam dan sumbangannya. Untuk makluman semua pelajar, dalam bab 8 ini terdapat 5 tajuk penting. Hari ini, cikgu akan berkongsi dengan pelajar berkaitan dengan tajuk 8.3 Ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Apa yang cikgu harapkan dalam tajuk ini ialah pelajar dapat menerangkan ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang unggul. Terdapat 4 objektif pengajaran yang ingin cikgu kongsikan pada hari ini ialah: pertama, pelajar menerangkan peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara. Kedua, pelajar menerangkan peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin masyarakat. Ketiga, pelajar menerangkan peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin ekonomi. Dan yang terakhir, pelajar menerangkan peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tentera. Iaitu terdapat 4 tajuk berkaitan dengan peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang unggul. Kita pergi kepada pemimpin yang pertama, iaitu sebagai pemimpin negara. Untuk makluman pelajar, sebagai pemimpin negara, Nabi Muhammad SAW terdiri daripada pemimpin tempatan dan juga pemimpin antarabangsa. Peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tempatan ialah beliau berjaya merangka perlembagaan yang dikenali sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah menjadikan Islam sebagai agama rasmi. Sebaliknya, orang bukan Islam diberi kebebasan untuk mengamalkan agama dan adat masing-masing. Secara tak langsung, baginda juga mempersaudarakan masyarakat Islam dan berjaya menyatukan masyarakat Islam dengan bukan Islam. Seterusnya, di peringkat antarabangsa, baginda berjaya menghantar perwakilan atau misi dakwahnya keluar negara seperti ke Habsyah, Mesir, Byzantin dan Parsi. Seterusnya, kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin masyarakat. Ketika di Mekah, sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menekankan aspek akhlak, akidah dan syariah. Seterusnya, ketika di Madinah, Nabi Muhammad SAW menekankan konsep syura atau perundingan, keadilan, persamaan dan kebebasan melalui undang-undang yang dikenali sebagai Piagam Madinah. Baginda berjaya menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin merupakan penduduk kota Mekah yang berhijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Manakala Ansar ialah golongan Madinah yang membantu hijrah penduduk-penduduk daripada kota Mekah.
Baginda juga berjaya menerapkan nilai toleransi, menghormati dan mengutamakan keadilan dalam kalangan masyarakat. Itulah antara beberapa perkara yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sepanjang menjadi pemimpin masyarakat. Seterusnya, kita lihat bagaimana peranan baginda dalam pembangunan ekonomi. Untuk makluman pelajar semua, dalam pembangunan ekonomi terdiri daripada 4 perkara. Pertama, perdagangan dan hubungan luar. Kedua, pertanian. Ketiga, pengurusan tanah. Keempat, pembangunan pasar Suq Al-Ansar. Okay, kita lihat dulu berkaitan dengan perdagangan dan hubungan luar. Nabi Muhammad SAW menggalakkan hubungan perdagangan antara negara Islam Madinah dengan kawasan yang lain. Kedudukan Madinah yang terletak di antara Yaman dan Syam menjadikan aktiviti perdagangan bertambah maju. Pedagang-pedagang dari arah selatan menjadikan jalan ini sebagai jalan utama aktiviti perdagangan. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW juga menggalakkan hubungan luar dengan semua negara. Kedua, dalam aspek pertanian, Nabi Muhammad menggalakkan masyarakat bekerja keras dan aktif dalam perniagaan dan pertanian. Berasaskan prinsip ekonomi Islam seperti bekerja bersungguh-sungguh, mencari rezeki yang halal, larangan melakukan penindasan dan amalan riba. Seterusnya, dalam pengurusan tanah, Nabi Muhammad SAW membangunkan ekonomi dengan menggalakkan pembangunan semula tanah terbiar serta menebus semula tanah yang tergadai kepada kaum Yahudi. Dan yang terakhir, pengurusan pasar Suq Al-Ansar, Nabi Muhammad SAW mencadangkan kepada Abdurrahman bin Auf membangunkan sebuah tempat berjual beli bagi membangunkan ekonomi umat Islam. Pasar Suq Al-Ansar ini telah didirikan dan berjaya membangunkan ekonomi umat Islam tanpa menyisihkan persaingan mereka, iaitu orang Yahudi. Itulah antara peranan Rasulullah SAW dalam bidang ekonomi. Manakala dalam bidang tentera, baginda Rasulullah SAW menjadi pemimpin yang tentera yang berjaya berdasarkan konsep jihad. Konsep jihad ini merupakan perjuangan menegakkan agama Islam yang suci, mempertahankan bangsa dan tanah air. Satu unsur yang sangat penting dalam jihad ialah kesungguhan dan berdedikasi melaksanakan sesuatu tugas. Setiap umat Islam juga digesa untuk bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu dan mempertahankan maruah diri dan kesucian agama Islam. Manakala dalam aspek peperangan, dalam Islam, peperangan tidak diizinkan melainkan setelah orang Islam diancam demi mempertahankan agama, umat dan negara. Walau bagaimanapun, baginda sendiri mengetuai siri penentangan menentang
musuh Islam seperti dalam Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Walau bagaimanapun, ketika berperang, baginda menunjukkan sifat kepimpinan dan akhlak yang mulia. Antara perkara-perkara yang diberi penekanan oleh Rasulullah SAW ialah tentera Islam dilarang membunuh sesuka hati dan memusnahkan tumbuhan atau tanaman. Baginda juga mendengar pandangan orang lain dalam mengatur strategi peperangan. Antara salah satu contoh yang telah dilakukan oleh Rasulullah dalam mengatur strategi iaitu Perang Khandaq. Baginda telah menggunakan strategi bertahan dan menggali parit sehingga membawa kepada kejayaan besar dalam peperangan tersebut. Seterusnya, sebagai pemimpin tentera ketika di Madinah, baginda ingin membuka semula kota Mekah. Baginda telah mengatur strategi yang berkesan. Baginda membahagikan pasukannya kepada beberapa pemimpin tentera. Antara pemimpin yang terlibat ialah pasukan Khalid Al-Walid, pasukan Qais bin Sa'ad bin Ubaidah, pasukan Zubair bin Awam, dan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah. Hasilnya, kota Mekah berjaya dikuasai oleh umat Islam dan Mekah terus berkembang menjadi kota suci umat Islam sehingga ke hari ini. Itulah antara beberapa kejayaan Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang unggul. Sebagai rumusannya, keagungan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara dan masyarakat telah berjaya membawa negara Islam Madinah mencapai kesejahteraan. Piagam Madinah berjaya mewujudkan kestabilan politik, kemajuan ekonomi dan kehidupan yang aman antara kaum. Baginda bukan sahaja menumpukan hal akidah, tetapi hal ehwal kehidupan duniawi. Kita haruslah mencontohi akhlak mulia baginda dan menjalani kehidupan seharian. Kepimpinan baginda boleh menjadi teladan bagi memantapkan jati diri kita sebagai warga sesebuah negara. Sampai setakat ini sahaja perkongsian cikgu berkaitan dengan tajuk 8.3. Perkongsian diteruskan dengan latihan esei. Cikgu mengharapkan pelajar menjawab soalan latihan esei tersebut. Sebelum merunduh, cikgu mengharapkan pelajar menekan butang like, share, komen dan subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.